Okay, so hari ini kita sambung lagi kerja semalam sebab masa tak cukup, cikgu tak habiskan ya. So, apa yang awak perlu tahu, ini cikgu sudah bincang dengan kamu lah. Kita sudah belajar dalam tajuk sukatan membulat iaitu macam mana kita nak ubahkan sudut daripada radian kepada darjah, darjah kepada radian, dan begitu juga darjah kepada minit, minit kepada darjah lah. So, kalau sekarang cikgu bagi sudut itu dalam unit radian, cikgu tanya awak sukuan dia berapa, sudut dia berapa. Sebenarnya kerja serupa juga kita lakukan lah. Kerja serupa juga kita lakukan. Hanya ada dua cara. Kalau boleh biasa dengan radian, awak boleh terus buat radian. Kalau awak tak biasa, maka awak ubah kepada darjah dulu. Maksud saya macam ini ya. Okay, kita tengok contoh pertama. Contoh pertama 1.2 pi. Kalau kamu biasa cikgu tunjuk yang kamu kalau siapa boleh biasa dengan radian so kamu kena tahulah kalau untuk radian sini ialah kosong darjah kosong radian sampai sini 180 darjah. 180 darjah maksudnya sini ialah pi radian. Yang 90 darjah separuh daripada pi 0.5 pi, ini 1.5 pi. So ini 2 pi. So kalau kamu tahu hubungan ini, sebenarnya awak pun boleh terus buat aje lah. Okay? Terus buat saja. Maksudnya bila cikgu tanya 1.2 pi. So 1.2 pi, okay, kita buat dari sini sampai sini pi. Kalau sampai 270 sudah 1.5. So dia sepatutnya jatuh dalam sukuan ketiga. Jatuh dalam sukuan ketiga. Dan kita tahu dari sini ialah 1.2. Tapi sampai tempat tengah 180 darjah ini ialah pi, 1 pi. So kita tahulah kawasan ini ialah 0.2 pi. So kamu boleh kata, cikgu ini ialah sukuan ketiga dan sudut dia ialah 0.2 pi. Boleh, okay? Kalau awak nak tukar dia kepada darjah pun boleh. So kalau 0.2 pi, kalau awak nak tukar kepada darjah, awak boleh buat tukar kepada darjah. 0.2 pi sama dengan pi per 180. So awak kira lah. Awak kira, cikgu darab pi per 100. Cikgu terbalik, sorry. Radian nak tukar kepada darjah. Sorry, cikgu terbalik tulis. Okay. So awak boleh ubahkan darab radian kepada darjah, darab 180 per pi. Maka awak dapat jawapan 0.2 kali 180 iaitu 36 darjah. So ini kalau siapa sangat biasa dengan radian punya, kamu sebenarnya boleh terus kata je ini ialah sukuan ketiga 0.2 pi radian. Kalau siapa tak selesa dengan 0.2 pi radian, awak boleh ubah jadi 36 darjah. Awak katalah sukuan ketiga 36 darjah. Okay? Kalau siapa sangat tak selesa dengan radian, maka apa yang kita boleh buat ialah kita awal-awal ubahkan ini kepada unit darjah. Maksudnya awak ubah dulu. 1.2 pi, kita tukar jadi 1.2 pi kali 180 per pi. Kita tukar dulu. So kita dapat jawapan 216. Lepas tu baru kita lukis. So kita tahu 216 di sini. Okay. Semua ini ialah 216. Tapi kalau cikgu semata-mata nak tahu tempat ini, so tempat ini sepatutnya ialah 216 tolak 180. Kalau awak buat 216 tolak 180 pun awak boleh dapat 36. So kamu akan dapat kesimpulan yang sama. Ini ialah sukuan ketiga 36 darjah. Boleh So terpulang kepada kamu boleh tulis dalam bentuk radian, sukuan 3 0.2 pi radian. Ataupun awak boleh buat dalam keadaan radian dulu. Kemudian jawapan itu ubah kepada darjah. Maka awak cakap sukuan ketiga 36 darjah. Ataupun dari awak ubah dia kepada unit darjah. Awak ubah dia kepada unit darjah, lepas tu buat macam apa yang kita buat semalam. Okay? Mana-mana satu pun boleh. Kalau awak tanya saya,
Okay, kalau awak tanya saya, cikgu sendiri pun lebih suka kaedah ini sebab kita lebih biasa dengan darjah. Tapi terpulang kepada kamu nak buat dalam radian bukan tak boleh. Boleh. Hanya awak kena biasa dengan keadaan radian lah. Sebab kita tak main cakap 0, 90, 180 lah. Kita akan cakap 0 radian, 0.5 pi, pi, 1.5, 2 pi. Okay, So kita tengok contoh yang kedua. So cikgu bagi orang, kamu boleh pilih style mana awak nak buat, cikgu ikut sahaja. Cikgu ikut saja. Okay. Azira, awak nak buat macam mana? Nak tukar dulu ke terus buat? Tukar kepada darjah. Okay, tukar dulu. So kita buat, awak tekan kalkulator 20/6 pi kali 180 per pi. So apa jawapan dia? 660. 660. Okay, lepas tu? Tolak 360. Okay, ini lebih daripada 360 So kita akan tolak dulu. 00 300. Okay, sudah boleh lukis dah? Boleh dah. Boleh. Okay. So di sini awak ingat dia ada satu pusingan. So kita pusing satu kali dulu. Mungkin awak kata, cikgu kenapa nak buat kerja ini? Lepas tu sebenarnya tak pakai kan yang satu pusingan itu. Tapi macam cikgu cakap lah, sebenarnya tidak ada soalan tanya macam ini. Soalan nanti ialah arah yang terbalik. So waktu itu adalah pentingnya benda itu satu pusingan ke, dua pusingan ke, tiga pusingan. Sebab benda itu ada kegunaan dia. Okay, di sini mungkin awak kata, cikgu saya tak payah lukis ini. Saya lukis 300 cukup. Tapi ada kegunaan dia. So awak lukis juga. Sebab soalan memang tak ada jenis ini. Jenis ini tekan kalkulator ada jawapan. Tak payah punya. Tapi kerja terbalik nanti ya. Okay, so jatuh dalam sukuan mana? 300. Azira? Azira, 300? Sukuan 4. Okey, sukuan 4 So kamu kena faham yang maksudnya 300 ialah dari sini sampai sini 300. So sukuan keempat. Apakah sudut dia? Sudut yang sepadan dengan dia. Berapa Azira? Sudut yang sepadan dengan dia. Logical thinking saja. Tak payah cari formula dia. 60? Ya, 60. Sebab kita akan baca sudut sini. Ingat kita selalu baca sudut yang bersebelahan dengan pasi X punya. So jawapan dia ialah 60. Ya. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. 385 darjah 45 minit. So sama juga macam cikgu kata kalau awak boleh biasa dengan darjah dan minit maka awak boleh terus buat. Tapi kalau awak kata cikgu saya tak selesa dalam keadaan darjah minit maka awak boleh ubah kepada darjah sahaja. Maksudnya semua dalam benda ni awak tulis dalam nombor perpuluhan. Sesuka hati awak. Tengok awak biasa dengan mana satu. Okey. So kita Diana. Nak macam mana cikgu ikut awak? Nak tukar ke tak payah tukar? Tukar. Tukar. Okay, so maksudnya 385 tak kacau lah. Kita nak ubah ini dulu. Kita nak ubahkan 45 minit itu kepada darjah. So macam mana? Darab 60. Darab 60 ke pagi 60? Sekarang ialah darjah nak, bukan tukar kepada minit. Saya cikgu yang salah cakap. Darjah tukar kepada darjah. Minit tukar kepada darjah, Minit yang tukar kepada darjah. Bagi 60. Bagi 60. So ya cikgu yang salah cakap. So 40 bagi 60 jawapan dia? 0.75. Okay, 0.75. So maksudnya sekarang kita tahu 385 darjah 45 minit sebenarnya dia sama dengan 385.75 darjah. Okey, sekarang macam nak lukis? Terus lukis ke? Lebih daripada 360. Tolak. Okey, kita tolak dulu Bila sudut itu lebih daripada 360, tak kisah dia positif ke negatif, kita kena tolak dengan gandaan 360 dululah. Sebab maksudnya benda ini melibatkan lebih daripada satu pusingan. So jawapan dia
25.75 betul? Okay. So cikgu buat pusingan pertama ini dulu So satu pusingan. Okay. Sekarang kalau saya nak buat 25.75, sukuan mana? 1. Okay, sukuan 1 So kita akan jatuh dia dalam sukuan. Okay, bila kita nak lukis ini pusing ini, kamu tak payah pula risau. Cikgu, nak lukis berapa? Nak tekak dengan 90 kan? Nak tekak dengan apa? Cikgu biasanya akan galakkan kamu lukis tengah-tengah. Lukis tengah-tengah supaya nanti nak buat labeling senang. Sebab benda ini untuk memudahkan tengok. Elakkan buat kerja macam ni. Okey, cikgu, itu 25. Sikit. Maka awak buat sikit macam ini. Sebab bila awak buat sikit macam ini, nanti nak buat kerja seterusnya sangat susah. So, lebih cantiknya kita terus buat lebih kurang tempat separuh punya lah. Okey, ataupun kita kata tempat 45 tajam. Walaupun sini paruh 25 tajam. Memudahkan kita buat pengiraan yang seterusnya. Sebab ini ialah lakaran graf. Okey, balik ke sini. So, kita akan kata dia jatuh dalam sukuan berapa? 1. Okey, sukuan 1. So, apakah sudut dia? 25.75. Terus sudut inilah sebab yang kita jalan ini memang sudahlah merupakan sudut yang dekat dengan pasi X. Okey, soalan 4. Okey, soalan 4. Yusma Imran. Okey, nak buat macam mana? Cikgu ikut awak. Tukar. Ya, tukar juga. Okey. So 24 mini kita tukar dulu. Macam nak tukar? Bagi 60. Dapat berapa? 0.4. 0.4 Okey, kalau benda ini putus, awak ambillah jawapan yang nombor perpuluhan perkenaan lah. Kalau dapat benda macam 0.333 itu, mungkin awak boleh tulis dalam bentuk pecahan Tulis dalam bentuk pecahan. Maksudnya, contohnya tadi contohnya inilah. Kalau awak tulis dalam pecahan dia ialah 2/5 kan. Maka nanti untuk ini, daripada awak tulis dia 0.4, awak boleh tulis 685 2/5. Awak boleh tulis dalam keadaan macam ini. Maka kita elakkan buat round off. Boleh Kalau dia jenis tak putus lah. Kalau dia putus tak apa Kalau dia putus memang kita lebih selesa dengan nombor perpuluhan lah. Okay. So sekarang 685.4. Okay. Contohnya cikgu ubah ini sikit kepada negatif. Cikgu ubah negatif. Okay. So macam nak buat? Cikgu ubah kepada negatif awak ubahlah nota awak Okay. Kalau cikgu keluar macam ini. Lepas tu. Yus, apa nak buat? Tolak 360. Okay, so kita akan tolak 360. So bila kita tolak 360 ini, kita tak pedulikan negatif ini sebab negatif ini ialah tujuannya ialah tunjukkan arah gerakan dia. So kita akan tolak 360 macam ini. Kalau tidak awal lagi tolak dia lagi besar Okay. So ini ialah berapa? 5, 2, 3 Betul? Kalau salah kira cakap betul? Betul. Okay. So sekarang kita kena ada satu pusingan. Tapi awak kena berhati-hatilah sebab melibatkan negatif Sebab melibatkan negatif. Kita punya pusingan pertama ini, cikgu kena ikut jam Okey, lepas tu. Macam mana? Sukuan ke berapa? Sukuan pertama. Sukuan pertama. So sukuan pertama di tempat dia sorry Kejap. So kawasan merah inilah yang menyatakan 325.4 darjah. So kita kata dia jatuh dalam sukuan 1. Dan apakah sudut dia? 34.6. Okey, mana dapat? 360 tolak 325. Okay. Kalau kita jalan sampai habis dia 360 darjah. So tolak yang kita sudah jalan itu, so kita dapatlah 34.6 darjah. Boleh Okay. So kalau soalan bagi kita dalam unit radian ataupun bagi kita dalam minit, sebenarnya kerja serupa. Hanya bergantung kepada awak selesa tak selesa dalam unit tersebut. Kalau tak selesa dengan dia, tukar kepada darjah. Lepas tu kerja serupa macam semalam. Tak ada apa beza di sini So nanti hari ini awak kena siapkan lagi 2 latihan mini iaitu latihan 4 dan 5. Dua-dua cikgu bagi negatif. Tak apalah. Okay.
Okay, so soalan 5 dan 6 lah sebab semalam cikgu tak sempat habiskan. Okay, sekarang kita pergi kepada fungsi yang baru. So sebenarnya yang kita sudah belajar sebelum ni, semalam pun cikgu sudah terang kepada kamu, sin, cos, tangent, sisi apa bagi sisi apa, semalam kita sudah terangkan. Okay, ataupun sudah buat ulang kaji. Lepas tu cikgu pun sudah buktikan kan, tangent sama dengan sin per cos, mana tatanya. Benda ini semua awak kena hafal, tidak dipekarkan dalam exam. Tidak dipekarkan dalam exam. Okay, so hari ini kita akan belajar lagi 3 fungsi trigo yang baru, iaitu secant, cosecant dan cotangent. Okay, ada 3 fungsi trigo yang baru yang kita tak pernah belajar dalam matematik. So apa yang awak perlu tahu? Okay, yang tulis sini cosecant, secant, cotangent ialah tulisan penuh dia dalam bahasa Melayu lah. Okay, tulisan penuh dia. Okay, singkatan dia. Okay, itu sebabnya bila kita tengok tangnya, ada di antara kamu panggil dia tangent ke, ada orang panggil dia tang ke, tang ke. Okay, kenapa ada orang panggil dia tangent? Sebab perkataan penuh dia sebenarnya ialah T-A-N-G-E-N lah. Okay, boleh So untuk 3 fungsi baru ini, singkatan dia kita tulis macam ni Cosecant kita akan tulis K-O-S-E-K. Kita tak berhenti 3 huruf. Kalau kamu tengok yang bawah ini, cikgu berhenti 3 huruf saja. Secant, cotangent. Yang ini cikgu tak berhenti 3 huruf sebab alasan senang saja. Kalau awak berhenti 3 huruf, awak dapat cos. Cos sudah ada kan? Cos sudah ada di sini. Cos sudah ada di sini. So kita terpaksa ambil panjang sikit sampai cosecant. Boleh So, apa yang kamu perlu tahu tentang dia ialah apakah hubungan 3 fungsi ini kepada fungsi yang kita belajar sebelumnya. Fungsi yang kita belajar sebelum dia, dan ini juga satu rumus yang awak kena hafal. 3 ini pun tidak dipekarkan dalam exam, kamu kena hafal. Dan nak hafal dia sebenarnya tak susah. Dia semua ialah satu per. Dan lepas tu, cikgu akan galakkan kamu tengok huruf ketiga ni. Nampak tak? Huruf ketiga ini ialah S. So, kita sing. Huruf ketiga ini, cikgu cakap huruf ketiga supaya awak tak hafal dia sebagai huruf terakhir. Sebab kalau awak hafal huruf terakhir, nanti awak kata cosecant huruf terakhir K. So, awak ingat ialah huruf ketiga dia. So, untuk ini kalau kamu tengok huruf ketiga dia, cos. Huruf ketiga dia, over dalam. Okay. Ya, hilang. Okay. Huruf ketiga dia, T. So, kalau kamu tengok sini ialah tangent. Boleh? Dan oleh kerana ini ialah 1 per kan. So kalau matematik, kalau 1 per, contohnya 1 per sin maksudnya cikgu akan buat pada ini kejap 1 bahagi 1 per kan, 1 bahagi ini. Bahagi sisi pertentangan, bahagi sisi hipotenus. Dan dalam matematik kalau saya ubah dia kepada darab, 2 ini kena terbalik tulis. So itu yang tatanya cosecant sama dengan sisi hipotenus bagi sisi pertentangan. Boleh So begitu juga untuk cos 1 bahagi cos. So bila cikgu buat 1 darab, 2 ini kena terbalik tulis. Nampak? Dan sama juga untuk tangent. Tangent ialah 1 per tangent, 1 bahagi ini, cikgu terbalik tulis jadi macam ini. Boleh So terpulang kepada cara kamu hafal. Kamu boleh hafal sebagai, kamu boleh hafal sebagai, aku kecilkan sikit. Kamu boleh hafal sebagai, ini yang awak belajar dalam matematik, sepatutnya sudah lekat dalam otak awak, sudahlah. Lepas tu awak hafal ini. Dan awak hafal ini. So, banyak kena hafal lah kalau macam ini. Ataupun awak, kalau saya sebenarnya tak hafal ini. Cikgu tak hafal ini. Cikgu tidak hafal ini sebab benda ini lebih kurang sama, cikgu akan pening. So, cikgu hanya hafal, benda yang sudah lama belajar dalam matematik dengan ini sahaja. Dengan ini sahaja. Maksudnya bila sekarang soalan tanya saya cosecant. Contoh contoh cikgu bagi satu soalan senam Katakan sekarang cikgu ada satu segitiga. Cikgu ada satu segitiga. Segitiga yang kita biasa 3, 4, 5. Kalau sekarang soalan tanya saya,
apakah cosecant pita ini? Okay. Satu cara ialah cikgu terus gunakan inilah. Cikgu terus gunakan formula ini. So, cikgu ambil sisi hypotenuse. Okay, cari siapa ni? Auni, untuk segitiga ni, kalau inilah sudut kamu, apakah sisi hypotenuse kamu? 5. 5. Okay, ini hypotenuse. So, apa pentenangan? 4. 4. Itu ialah kalau siapa hafal formula ini, maka awak boleh terus tulislah. Okey, macam cikgu tak hafal sebelah sini sebab dia nanti kalau hafal yang bawah ini dengan hafal atas, bagi saya benda ini akan rojak dalam otak saya. Nanti cikgu yang biasa pun tak ingatlah. So apa yang saya buat, saya tak pergi hafal bawah ini. Yang saya akan buat bila soalan tanya saya apakah cosecant, cikgu tahu ini ialah 1 per sin. So cikgu akan tambah satu langkah di atas, cikgu pergi cari sin dulu. Cikgu pergi cari sin dulu. So kalau sin ialah sisi pertentangan bagi sisi hypotenuse. Syamimi, sisi hypotenuse, sisi pertentangan? 4. Sisi hypotenuse? 5. 5. Lepas tu cikgu baru buat bawah ini. 1 bahagi 4 per 5. So sama dengan 1 darab 5 per 4. Ataupun awak boleh terus tulis lah ya. 5 per 4. Cikgu dapat jawapan ni. So kalau kamu tengok jawapan sama lah. Jawapan sama. 5 per 4, 5 per 4. Bezanya ialah kalau ini cepat sikit lah kan. Kalau awak hafal formula ini cepat sikit dapat jawapan. Kalau awak tak hafal formula macam cikgu, maka cikgu kena buat beberapa langkah sikit lah. Tapi cikgu biasanya kalau saya pun saya tidak buat bawah ini. Cikgu tak buat slow-slow macam ini. Okay. Apa yang saya akan buat, cikgu hanya cari sin saja. Lepas tu bila sampai sini, cikgu tahu benda ni sebab 1 bahagi dia. So terbalik tulis 5 per 4. Cikgu buat macam inilah. Okay, taklah buat step by step macam tadi. Tapi mana tatanya macam sebab inilah. Sebab 1 bahagi dia, maksudnya 2 ini terbalik tulis. So 4 per 5 jadi 5 per 4. So terpulang kepada macam mana nak hafal cosecant, secant, cotangent. Apa hubungan dia dengan sin, cos, tangent. Boleh ya? Okey. Sini ada banyak benda-benda kecil awak perlu tahu. Kejap saya perlu kecilkan sikit. Okey. Lepas tu, ini. Sudut pelengkap. Ini istilah semua. Sudut pelengkap. Sudut A dan sudut B ini dikatakan adalah sudut pelengkap antara satu sama lain jika A tanpa B sama dengan 90 darjah. Maksudnya macam ini. Katakan sekarang cikgu ada satu segitiga ini. Cikgu ada satu segitiga ini. Okey. Cikgu lukis barulah. Okey. Katakan sekarang cikgu ada satu segitiga. Okey. Tukar nombor katakan. 5, 12, 13. So kalau kamu tengok sudut ini cikgu panggil dia sebagai A dan sudut ini cikgu panggil dia sebagai B. Kalau kamu tengok A tanpa B ini akan bentuk 90 darjah kan sebab sini sudah 90. So jumlah ini 180. Maksudnya A dan B kalau saya jumlahkan, A dan B kalau saya jumlahkan dia sepatutnya 90. Maka cikgu akan kata A dan B ialah sudut pelengkap adalah antara satu sama lain. Maksudnya A ialah sudut pelengkap bagi B, B ialah sudut pelengkap bagi A. Okey Apa kegunaan pula? Okey, bila kamu tahu dua ini ialah sudut pelengkap, maka awak akan dapati sin A, ini ayatnya maksudnya sin A, cikgu sebenarnya ada salah tulis tak? Ya, sin A sama dengan, sin A sama dengan, cikgu salah tulis saya rasa. Kejap. Sin A, cikgu tengok buku kejap. Salah tulis tak? Maksud faham, tapi penulisan dia kejap. Sudut pelengkap. Sin A, cikgu salin benda ni.
tulis. Kalau dia ialah pelengkap, sorry. Sin A sama dengan cos B. Kamu edit sikit. Aku salah tulis. Tangent A sama dengan cotangent B. Secant A sama dengan secant B. Okay, ini dia. Okay, sorry ya. Adjust sikit rumus ini. Aku salah tulis. Okay, maksudnya macam ini Maksudnya macam ini. Kalau kamu tengok untuk segitiga ini. Untuk segitiga ini, cikgu tanya kalau A dan B ialah pelengkap. So, cikgu boleh lukis A dan B dalam satu segitiga bersudut dekat. So, bila dia berada dalam sudut segitiga bersudut dekat, kita boleh cuba tengok ini ya. Okay, Kiasadina cuba untuk segitiga yang cikgu lukis ini, apakah sin A kamu? Sisi pertentangan bagi sisi hipotenus. Berapa untuk segitiga ini? Apa dia? Sin A. Pertentangan? 12. Hipotenus? 13. 13. Okey, sekarang kita tengok segitiga yang sama cos B. Nazra, sisi bersebelahan untuk B punya. 12. 12. Hipotenus? 13. Okay, kamu tengok dua jawapan ini adalah sama. So sin A sama dengan cos B. Dengan syaratnya A dan B ialah pelengkap ya. Kalau dia bukan pelengkap tak ada sifat ini ya. Okey, boleh ya? Begitu juga untuk ini, tangent dengan cotangent. Dia ada sifat itu Cikgu boleh putih dengan segitiga ini ya. Okey. Shasha, tangent A untuk segitiga ini. Sasha? Tangent sisi pertentangan bagi sisi bersebelahan untuk sudut A. Kita dengar ke? Sekarang baru dengar. Okay, apa dia? 12 Ya, per dengan 5. 5. Okay, sekarang kita pergi buat cotangent B So terpulang kepada orang yang cikgu panggil ini, awak boleh tarik tangent B lepas tu baru buat cotangent ataupun awak boleh terus gunakan formula ini sesuka hati awak dah. Okay, cotangent B. Nabila, you nak buat macam mana? Untuk dapat cotangent B, awak nak terus pakai formula ke awak nak cari tangent B dulu? Tangent B. Okay, kita cari tangent B. So, apakah tangent B? 5 per 12. Okay, 5 per 12. So, bila cotangent? 1 per Okay, 1 per ataupun bahagi 5 per 12. So, maksudnya? 12 per 5. 12 per 5. So, kalau kamu tengok dua ini adalah sama. Syaratnya ialah A dan B awak ialah sudut pelengkap tau. Kalau dia adalah dua segitiga yang berbeza ataupun dia bukan sama dengan 90, dia tak ada sifat inilah. Okay, so begitu juga untuk cosecant. So cikgu cepat, cikgu tengok ini ya. Cikgu tengok sin, di mana kita sudah ada jawapan ini, 12 per 13. So kalau cosecant ialah 13 per 12 lah. Okay, lepas tu sebelah sini secant B, cikgu tengok cos B ialah 12 per 13. 12 per 13. So kalau secant, cikgu terbalikkan. So kamu tengok mereka adalah sama. Okay. So di sini awak kena tahu kalau dia adalah sudut pelengkap antara satu sama lain, maka dia ada sifat ini. Okay, dia ada sifat ini. Okay, ini bawah ini sebenarnya cikgu putihkan aja lah ayat ini. So betulkan nota kamu sorry ya, nota saya ada silap sikit. Sebab nota ini kali pertama buat. Awak batch pertama pakai nota ini. Sebab dulu tak ada bahagian ini bahagian baru. Okay, so apa yang cikgu nak cakap di sini ialah, kita cuba tengok sikit satu contoh macam mana soalan ini cikgu boleh tanya awak, apa kegunaan benda ini So kadang-kadang soalan mungkin akan bagi awak macam ni, diberi
diberi sin sin 20 sama dengan hash tanpa guna kalkulator ataupun kalau dia tak payah cakap ayat ini. Dia tak payah cakap ini, dia kata ungkapkan kos 70 dalam sebutan hash. Kalau sekarang dia tak ada kata dalam sebutan hash kos 70, kita tekan kalkulator terus dapat jawapan kan? Kita tekan kalkulator terus dapat jawapan. Tapi sekarang soalan minta kita tulis benda ini dalam sebutan hash. So kalau awak terus tekan kalkulator, awak punya jawapan tak ada hash. So di sini dia sebenarnya uji ini aja. Awak nampak tak 20 dengan 70 ini sebenarnya merupakan sudut pelengkap. So bila dia ialah sudut pelengkap, sebab di sini kita nampak kita nampak 20 dengan 70 ini mereka sebenarnya ialah sudut pelengkap sebab jumlah dia ialah 90 tajam. So kita gunakan sifat ini sajalah. Cos 70 sebenarnya sama dengan sin 70. So jawapan dia juga hash. Kalau sin 20 ialah hash, cos 70 juga ialah hash. Boleh ya? So itu cara saya boleh tanya soalan lah, di mana awak perlu ada pengetahuan ini. Dan kadang-kadang benda ini diperlukan bila soalan melibatkan penyelesaian masalah ataupun soalan melibatkan pembuktian ya. So benda kena tahu, bila nak pakai cikgu susah nak cakap lah. Tapi di sini cikgu bagi satu contoh yang direct Okey, lepas itu di sini ada berapa sudut khas? Ada berapa sudut khas kamu kena ingat jawapan dia. Sebab soalan akan kata tanpa menggunakan kalkulator. Jadi kita ada soalan jenis ini, dia akan kata tanpa menggunakan kalkulator ataupun dia akan contoh tadilah, dia akan ada keadaan macam ni. Dalam keadaan macam mana? Di mana dia paksa awak tidak boleh gunakan kalkulator. So ada berapa sudut yang awak perlu hafal? Kejap, saya rasa ada satu nilai lagi. Cikgu turun ke bawah kejap. Ya. Okey, ini ya. So untuk sudut khas ni semua ada 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sudut khas kamu kena hafal. Apakah nilai sin dia, apakah nilai cos dia dan apakah nilai tangent dia. Okey ya. Tapi terus teranglah untuk sudut 0, 90, 180, 270, 360, kalau awak tekan kalkulator bagi saya jawapan, saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Sebab jawapan dia untuk kawasan ini, untuk 5 sudut ini. 5 sudut ini kalau kamu tengok dalam kita punya Sata Kartesan, dia di tempat ini. 0 darjah, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah dan 360 darjah. Dia di kawasan ini. Okay. So, dia punya jawapan antara ini aja. 0, 1, -1 dan tak tertarif ataupun make error. 4 kemungkinan saja. Dan bila 4 kemungkinan macam ini, cikgu tanya, kalau cikgu tanya awak contohnya sin 0. Okey, sin 0 ialah 0. Ini cikgu hafal. Awak tekan kalkulator sin 0, awak pun boleh tulis 0 kan? So cikgu tak dapat kesan pun sebenarnya. Awak dapat jawapan ini sebagai dengan cara awak betul-betul hafal ke dengan cara awak tekan kalkulator. Tak dapat kesan sebenarnya sebab tekan kalkulator terus dapat jawapan. Okey, so cikgu minta orang tekan untuk saya. Okey, awak tekan dulu Okey, Dini, Auni, Diana, Edi, okey, Husna, Khairul, siapa lagi? Amma. Apa dia? Dia enam ditandas. Okey, tak apa. Nanti cikgu cari orang. Okey, Yus, Mustaqim, Mustaqim sudah masuk, Mustaqim? Ada je. Ada, okey. Azira, Nuha, Kiasadina. So, Diana cikgu ganti dengan Nasrah. Okey, kamu tekan kamu punya bahagian. Faham tak? Katakan
Kiasadina, maksudnya awak tekan tangent 360. Lepas tu bagi saya jawapan Okey, sin 90 kemudian sebab panggil awak kemudian kan. Okey, sin 180 Kosong. okey, kosong. Sin 270 kosong. Nandi, ini siapa? Auni. Oh, cikgu salah. Ini Dini kan. Ini Nasrah. Okey, kejap. Nak cepat jadi salah pula. Ini Dini. Okey, Dini. Sebab dua-dua A ya. Okey, Dini. Sin 90? 1. Nasrah sudah? Sin 270? -1. Okey, sambung. Edi? Kosong. Ini siapa ini? Husna? 1. Okey, Khairul? Kosong. Okey, lepas tu siapa? Amar? -1. Yusma? Kosong. Ini Mustaqim? 1. 1. Azira? Kosong. Nuha? Kosong. Kiasadina? Kosong. Okey, kamu nampak di sini. Jawapan dia adalah 0, 1, -1. So sebenarnya awak hafal ke, awak tekan kalkulator ke, tidak dapat dikesan sebenarnya. Okey, tidak dapat dikesan. Janji awak tekan kalkulator pun boleh dapat jawapan. Awak hafal pun boleh dapat jawapan yang serupa. Okey, dua ini kalau kamu tengok saya plan sebab kalau awak tekan kalkulator tangent 90 adalah make error, tangent 270 ialah make error juga. Tak tertarif lah. Okey, so terpulang kepada cara kamu nak hafal benda ini. Okey, satu ialah awak pakai bentuk betul-betul hafal. Satu cara ialah awak tekan kalkulator. Okey, nanti bila hari ini Rabu. Minggu depan cikgu akan ajar kamu macam mana lakar graf. Dan satu cara lagi awak hafal ialah pakai lakaran graf. Macam saya hafal dengan cara lakaran graf. Tapi nanti bila cikgu sampai sana baru cikgu terang sekali lagi lah. Sebab hari ini perlu belajar lakar graf. Okey, untuk ini sudut kenapa? Okey, tak ada. So untuk sudut 45, 30 dan 60, ini awak kena hafal sikit. Sebab kalau awak tak hafal bocor rahsia awak pakai kalkulator. Yang atas ini cikgu sebenarnya tak dapat hafal. Okey So, untuk 45 darjah, so kalau siapa satu cara ialah awak memang hafal bulat-bulat dia macam mana dapat jawapan ini. Tapi di sini cikgu ajar satu cara untuk kamu, itu cara saya hafal. Okay. Bila benda ini ialah 45 darjah, maka saya tahu atas ini juga 45 darjah. So ini akan bentuk satu segitiga kaki sama. So cikgu akan letak nilai yang sama untuk dia punya sisi pertentangan dan sisi persebelahan. So cikgu akan letak satu-satu. Cikgu akan letak satu-satu. Mungkin awak kata cikgu tak boleh ke letak dua-dua? Boleh. Tapi bila awak letak dua-dua, nanti awak punya jawapan awak kena ambil kerja ringkaskan. Nanti ambil masa. So kalau kita letak satu-satu, maka nanti kita tak payah ringkaskan. So bila kita tahu ini ya satu-satu, kita cikgu boleh buat teorem Pythagoras. So 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2, maka saya dapat punca kuasa 2 bagi 2. Boleh? Sebab ini ialah 1 tambah 1. Dan 1 tambah 1 ialah 2. So sekarang untuk saya bila tanya 45 darjah, cikgu akan lukis segitiga ini. Kan cikgu tahu 45 1 1. Ini cikgu tak boleh hafal, cikgu pakai teorem Pythagoras. Sebab cikgu jenis daya ingatan tak kuat punya. Tapi kalau siapa daya ingatan kuat mungkin boleh terus hafal pun sini pun tak apa. Okay. So tengah ada segitiga ini, cikgu boleh hafal lah apakah sin 45, apakah cos 45, apakah tangent 45. Kita gunakan itu saja. Sisi persebelahan bagi sisi hipotenus, sisi tentang hipotenus, sisi tentang bagi sisi sebelah. Pakai itu sajalah. Okay. So cikgu minta seorang tolong lengkapkan untuk saya. Tadi sampai mana? Tak ingatlah. Tak apalah. Okay, Syafiqah. Sin 45 untuk segitiga ini. Sin 45. Sisi pertentangan. 1. Apa-apa tak dengar, sorry. Okay, ikut yang gambar tu kan? Ikut gambar tu. 1. 1. Okay, sisi hypotenuse. Punca kuasa 2.
Punca kuasa 2. Sorry ya, dia akan lari sikit sebab ada dalam table. Okay, so di sini. Cuba awak bayangkan awak pakai kalkulator tekan. Okay, cikgu nak kalkulator warna hitam siapa? Okay, cikgu minta, cikgu akan asyik minta orang yang sama. Okay, gini kalkulator hitam So nanti cikgu kata kalkulator hitam, gini bagi jawapan. Okay, lepas tu putih. Okay, Wadina. Okay, so cuba kamu tekan kalkulator sin 45. Dia boleh bagi jawapan macam ini tak, Dini? Tak. Tak boleh kan? Dia akan bagi jawapan dalam nombor perpuluhan. Wadina, kalkulator putih boleh tak? Boleh. Ya ke? Dia jadi set 2/2. Tak boleh. So kalau talang ezen, awak bagi saya ini dikira salah juga. Oh yeah. Okay. Walaupun sebenarnya jawapan ini set 2/2 kalau awak kira, kalau saya ringkaskan mungkin awak kata cikgu kenapa macam ini? Cikgu nak contoh di mana? Okay, set 2/2 kamu tengok kalau cikgu darab, cikgu darab set 2/2. Maksudnya cikgu darab 1 lah, nilai dia tak akan ubah. So itu yang jadi atas ini jadi 2. Bawah ini jadi 2, set 2. Lepas tu saya potong, saya dapat 1/2. So kalkulator bagi nilai sebenarnya betul juga. Hanya itu bukan jawapan yang paling ringkas. Yang sepatutnya tidak bagi dalam exam. So kamu tengok di sini awak pakai kalkulator hitam lagi bocor rahsia lah sebab awak bagi saya nombor perpuluhan. Tapi kalkulator putih pun nampak macam bagi kita jawapan tapi sebenarnya bukan tiap-tiap kali. Ada masanya dia bagi. Ada masanya dia bagi bentuk yang kita kalau kamu cek dia sebenarnya bukan jawapan yang sepatutnya awak hafal. Boleh? So cikgu akan galakkan kamu tolong hafal dengan sama ada awak hafal bulat-bulat macam ini ataupun awak macam cikgu hafal segitiga ini lepas tu kita nak buat senang. Either one. Tapi jangan pakai teknik kalkulator. Sebab teknik kalkulator, even kalkulator putih pun, kadang-kala dia bagi jawapan betul, kadang-kala tak. Kadang-kala tak. Okey, kita sambung. Tadi saya suruh siapa sambung? Safika kan? Okay, Safika sambung untuk cos 45. 1/punca kuasa 2. Okey. Tangent 45. 1/1. So 1/1 kalau kita ringkaskan. 1. So di sini kalau awak pakai kalkulator sebenarnya awak akan nampak ini saja boleh. Yang 2 ini tak boleh. So daripada awak susah hafal bila boleh, bila tak boleh, baik awak pakai satu teknik untuk semua. Okey? Yang atas ini okey sebab yang atas ini kita nampak sudut di kawasan ini. Okey Okay, sekarang kita pergi kepada 30 dan 60. So kalau kamu tengok 30 dan 60 sebenarnya dia ialah sudut pelengkap antara satu sama lain kan. So maka apa yang saya buat ialah cikgu akan hafal satu segitiga. Satu segitiga saja iaitu yang ada 30 dan 60. Okey ya. Sekejap, cikgu padam benda tak pakai. Okey. Sebenarnya untuk cikgu menghadapi masalah nak hafal ini pun 1 dan 2. Ya. Kenapa tak bagi cikgu tulis? Cikgu tak boleh hafal ini pun. Cikgu, so bila soalan tanya saya 30 dan 60, saya akan lukis satu segitiga ada 30, 60. Dan saya tahu satu saja. Antara sin 30, cos 30 ada satu ialah 1/2. Dan 1/2 dalam nombor perpuluhan ialah 0.5. So apa yang saya hafal sebab orang yang tanya ingatan tak kuat, saya kena cari jalan hafal lah. So biasanya bila soalan melibatkan 30 dan 60, saya akan pakai kalkulator tu. Saya akan tekan sin 30 dengan cos 30. Mana satu boleh bagi saya 1/2? Mana satu boleh bagi saya 1/2 ataupun 0.5. So di sini cikgu dapati sin 30 bagi saya 0.5 ataupun 1/2. So cikgu akan ambil di tempat 30 darjah sin akan bagi saya 1/2. So maksudnya cikgu akan label sisi pertentangan saya 1, sisi hipotenus saya 2. Okey, lepas tu cikgu gunakan teorem Pythagoras sekali lagi. 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 iaitu 4 tolak 1, saya dapat ini. Lepas itu cikgu sudah ada satu segitiga yang lengkap
di mana saya tahu bawah ini ialah 1, okey, sini ialah 2. Okey, dan sebelah sini ialah punca kuasa 2/3 ataupun pendek kata seg 3 lah. Okey, so sekarang cikgu boleh buatlah. Cikgu boleh lengkapkan segitiga ini ya. Okey, so cikgu minta Alisa Alisa. Okey, lengkapkan ya. Cos 30. Ikut segitiga ini, cos 30. Punca kuasa 3/2. Okey. Tangent 30. 1 per punca kuasa 3. Okey. Okey. Wadina tolong tekan kalkulator untuk cos 30. Boleh dapat jawapan macam dia tak? Teacher yang kos 30 tu set 3. Dapat. Ada sebab tadi cikgu dipertintir, cikgu boleh dapat kan? Dapat. Tangent? Madina, tangent boleh? Sama macam ini? Tak sama. Tak sama. So, kalau kalkulator putih, 2 ini sebenarnya boleh. Tapi ini tak boleh. Kalau kalkulator hitam, 1 sajalah, 0.5 ubah kepada 1/2. 2 lah bawah itu memang tak boleh. So, macam cikgu katalah, tidak digalakkan pakai kalkulator sebab nak hafal lagi. Mana satu boleh, mana satu tak boleh. So, awak gunakan sama ada macam cikgu katalah, hafal bulat-bulat. Siapa tak payah ingatan kuat punya, boleh terus hafal bulat-bulat macam ini. Ini di luar kemampuan cikgu sebab cikgu ada masalah nak hafal benda yang sangat mirip. Kejap di atas, kejap di bawah. Cikgu tak boleh. So, cikgu mesti fikir cara lain. So, cara yang saya fikir ialah cikgu akan bentukkan segitiga. Sebenarnya itu sejarah dia lah, mana tentang benda ini. Cikgu akan bentukkan segitiga yang sesuai, lepas tu saya buat. Okay, so cikgu akan gunakan segitiga yang sama juga untuk jawab 60. Untuk jawab 60. Okay, cikgu minta tadi Alisa, Wadina. Okay, Nabila. Sing 60 kalau ikut segitiga ini. Sing 60. Punca 3/2. Okay, per 2. Nanti cikgu tulis balik lah Okay, cos 60. 1/2. Okay. Tangent 60. Punca 3/1. Kalau ringkaskan. Punca 3. Okay. So, inilah berapa? 8 sudut khas yang awak perlu tahu apakah sin, cos, tangent dia. Macam mana kamu hafal benda ini terpulang kepada kamu. Okay? Nak hafal bulat-bulat macam ini pun boleh. Separuh harap kalkulator tolong. Separuh pergi hafal pun boleh. Macam saya atas ini saya pakai lakaran graf di mana cikgu tak ajar hari ini. Minggu depan baru saya terangkan macam mana saya gunakan lakaran graf untuk hafal ini. Okay? Dan untuk 3 bawah ini saya pakai segitiga. Pandai-pandai awak sendiri. Mana satu cara awak nak pakai. Janji boleh ingat. Itu saja. Okay? So sekarang kita tengok soalan tanya ini kalau cikgu tanya benda-benda ini, okay, macam mana kita nak tahu nilai dia? So di sini cikgu kata kaedah 1 itu paling senang, tekan kalkulator tahu jawapan. Tekan kalkulator terus tahu jawapan. So cikgu minta orang tekan saja. Okay, tadi sampai mana sudah? Sampai tadi Sadina Nasr. Okay, Syamimi tekan 1 tekan bagi saya jawapan Syamimi. Okay, ini Mimi, ini Shasha. Okay, ini Nabila balik. Nabila, okay, 3 dulu. Okay, Syamimi apa jawapan dia? 0.4226. Okay, ingat nombor kecil 4 angka peti kalau salah cakap dengan saya tak sebab cikgu tak ada jawapan. Okay, Shasha. Okay, tangent macam mana kita nak tekan? So, kita akan tekan ikut rumus 1 per tangent. Boleh? Kamu tekan 1 per, lepas tu awak tekan tangent lah. Kemudian nombor itu. Ataupun 1 bagi tangent pun boleh. Bagi pun boleh, per pun boleh. So, apa jawapan dia? Negatif 0.579. Kejap, negatif 0.579. 579. Tak cukup 4 angka berarti dia putus ke? Oh, 3. 3. Jangan lupa 573. Nombor kecil. Dalam tajuk taburan kepalan kalian sebab melibatkan kepalan kalian biasanya nombor kecil. Tajuk trigo pun sama.
Bila kita tekan sin cos tangent, biasanya nombor dia kecil. So ingat bagi 4 angka peti ya. Sekejap ha. Okey, betul eh? Okey, sekarang ini siapa? Ini siapa ni? Oh, Nabila. Okey, Nabila. 0.4557. Okey, so cara tekan untuk ini dan cara tekan ini ada beza sikit kan? Ada beza sikit. Pastikan kamu tekan sama macam kawan. Siapa tekan tak sama dengan kawan, tolong beritahu cikgu ajar cara tekan ya. Sebab dia ada beza sikit sebenarnya. Dia dalam minit dengan dia dalam nombor perpuluhan. Okey, yang keempat. Macam mana kita nak tekan benda ini? Cikgu nak tekan dulu. Sampai siapa sudah? Tak apalah, lompat balik lah. Nak atas balik. Okey, Dini. Kalau ini macam mana yang nak tekan? Kalau sekarang cikgu bagi sudut ini dalam radian. Tukar. Ya, okay. Ya, kita tukar dia dulu kepada darjah. So 2 pi radian berapa darjah? 360. So kalau siapa tak boleh cepat kira lah ya. Kira lah. Okay. Kalau siapa tahu dia sebenarnya ialah 360. Sekarang baru tekan kalkulator. Ataupun sin 360 sepatutnya tak payah tekan kalkulator. Sebab ini ialah satu sudut yang awak hafal. So jawapan? Ini jawapan? Kosong. Okey. Untuk sin 2 pi radian ini sebenarnya dalam kalkulator kita boleh tukar mod dia kepada radian lepas tu tekan. Siapa tahu cikgu tak halang kamu. Kamu boleh buat kerja macam ini. Tapi satu saja cikgu ingatkan ya. Siapa kalau sudah tukar mod kepada radian untuk cari nilai trigonometri ini. Ingat ya. Habis buat saja cepat-cepat tukar balik kalkulator awak. Kalau tidak dengan buat ini betul, yang lain tu semua akan salah. Itu sebabnya dalam kelas cikgu tak suka ajar ubah ini kepada mod radian. Sebab selalu nanti lupa ubah balik. Kalau macam kuadratik cikgu tak risau. Sebab bila awak tekan ABC tu, kalau awak lupa tekan balik, nanti nak tekan kerja seterusnya tak jadi kan. So awak pun, lama, okey pergi ubah balik. Tapi kalau awak tukar mod jenis ini, dia tak tukar balik, dia boleh kira je. Dan ada masanya apa yang awak kira itu jawapan betul. Ada masanya jawapan itu salah. So dia akan ganggu awak. Alamak, masa saya habis. So cikgu tak sempat lagi masuk kaedah 2. Okay, ini sampai sini saja sini. So cikgu tengok ada kerja boleh buat dah. Tak ada kerja boleh buat lagi. So hari ini senang ajalah kerja itu saja. Latihan 6.1 soalan 5 dan 6. Apa yang cikgu ajar hari ini sebab tak sampai lagi tempat yang awak boleh buat kerja So kita sampai sini dulu Kejap jangan keluar, bukan semua orang cikgu sudah ambil kehadiran. Okey, orang yang pernah panggil sepanjang kelas ini mungkin boleh